Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. U'idzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Au ma'adzuhuli, artinya atau dengan lalai, atau awil ghaflati, artinya atau lupa. Ilam, ketahuilah olehmu bahwasanya berkhilafan antara ulama pada zuhul dan ghaflah. Kata setengah mereka itu bahawasanya keduanya bersamaan makna, dan kata setengah mereka itu bahawasanya ghaflah itu terlebih umum maknanya daripada zuhul. Syukur kita Allah Subhanahu Wa Taala, limpah kurnia dia, belah ihsan dia, masih beri kelantungan hayat pada kita hingga saat ini. Alhamdulillah. Tak ada apa yang kita terima atas muka bumi ini melainkan semua datang daripada Allah. Apa saja nikmat yang kita kecapi, nikmat hayat, melihat, mendengar, boleh menyawa, bercakap, boleh bergerak, boleh ada akal, boleh ada pengetahuan, boleh mengenal, boleh cam setiap satu, apatah lagi boleh mengenal Allah Ta'ala. Dengan itu boleh beriman pada dia, mengiktiraf dia, mengakui dia sebagai ilah. Inilah antara nikmat-nikmat besar yang Allah Ta'ala beri dan kurnia kepada kita. Alhamdulillah. Itulah dikatakan di iman, melayakkan kita menjadi orang Islam, orang iman, layak menjadi sebahagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Syukur diberi kepada kita kesedaran, minat, kesungguhan untuk nak belajar. Alhamdulillah. Diberi kita keupayaan begini, kelangsungan hayat, keseronokan berada dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. InsyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan pagi ini meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda. Au ma'adzuhuli, sambungan bicara kita ialah mengenai sifat mustahil Allah Ta'ala. Sifat mustahil kita nak bicara ni lawan bagi iradah. Umum kita duk belajar akidah, mesti Allah Ta'ala dengan kehendak dia sajalah akan berlaku apa saja atas muka bumi. Pasal dia ilah dan kehendak dia azali lagi. Dia telah mentaksis dan menentu apa yang dia nak tentu pada makhluk ni. Sabit azali lagi, qadim lagi. Apatah lagi ilmu dia begitu juga sabit dan qadim. Mustahil ada sesuatu yang Allah Ta'ala buat dengan tanpa kehendak ataupun di luar pengetahuan. Baik. Jadi antara yang telah kita belajar adalah mengenai mustahil buat dengan tiada kehendak. Jadi maksudnya adami iradah. Tak ada kehendak tu mustahil. Dengan mana tak ada maksud dibuat, bahkan terjadi sambilan. Subhanallah. Subhanallah. Baik. Jadi antara yang mustahil selain daripada karahah, yang dia termasuk dalam adami iradah,
termasuk dalam kata tak ada kehendak tu apa dia? Au ma'az zuhul, ataupun dia buat tapi berserta dengan lalai. Boleh juga baca tu lali. Lalai ni macam mana? Bahasa lalai ni cuai. Mustahil ada Allah Ta'ala buat sesuatu cuai. Subhanallah. Dan mustahil ada buat sesuatu dengan lali. Tadi lalai ni lali, sah baca. Lali ni macam mana? Bahasa saya selalu sebut steam. Masuk steam tu, kalau atas makna lali ni, ada sesuatu yang dia buat yang tanpa sedar. Ada sesuatu yang lain berlaku dengan sebab apa yang memang dia buat. Itu lali. Kalau lalai, dia ada makna yang sama tapi ada menunjukkan kecuaian buat sesuatu. Subhanallah. Yang tu termasuk semua tu dalam takrif adamil iradah. Tak ada kehendak. Siap. Kita pun tak pernah ada terfikir macam ni. Subhanallah. Wujudlah Allah Ta'ala tak bagi akal kita. Pemikiran kita ni memikir benda-benda yang against ataupun lawan, bertentangan dengan apa yang kita duk bicara dalam bab akidah ni. Alhamdulillah. Awil ghaflati, ataupun lupa. Mustahil. Bahkan bab lupa ni kat kita pun bab lupa ni jadi aib, apatah lagi lupa dalam bab ketuhanan, tentulah lagi besar aibnya. Mustahil. Jadi lupa termasuk dalam adamil iradah, ketiadaan kehendak. Habis itu. I'lam, ketahuilah olehmu bahawasanya perkhilafan antara ulama pada zuhul dan ghaflah. Yang disebut ma'az zuhul abil ghaflati. Kata setengah mereka itu ulama bahawasanya keduanya, zuhul dan ghaflah ni bersamaan makna. Kata setengah mereka itu ulama bahawasanya ghaflah itu terlebih umum maknanya daripada zuhul. Kerana bahawasanya zuhul itu ketiadaan pengetahuan dengan sesuatu telah terdahulu pengetahuan dengan dia. Yang tu zuhul. Ini terjemah lali, lalai ni. Itu yang kita sebut pasal tak sedar, steam ni. Dia dengan mana ketiadaan pengetahuan dengan sesuatu dalam keadaan telah terdahulu pengetahuan dengan dia. Sebelum ni dah tahu. Lepas tu hilang pengetahuan. Yang tu maksud kalau ikut definisi asal. Dan ghaflah itu ketiadaan pengetahuan dengan sesuatu semata-mata, sama sekali tak ada ilmu, tak ada pengetahuan. Yang tu dipanggil ghaflah. Inilah makna yang zahir bagi musannif pada kebanyakan kitab-kitabnya, pada kebanyakan kutubnya. Kita baca dengan tak ada alif tu. Jadi kalau ikut pengarang kita ni, dengan kebanyakan kitab ni, dia mendefinisikan zuhul dan ghaflah tu berbeza makna. Itu yang dia bagi takrif begini. Tapi kalau perhati dengan terjemah tu, dia kata ghaflah, dari terjemah lupa. Lupa ni apa? Lupa ni ada pengetahuan, lepas tu tak ada. Yang tu ghaflah. Kalau faham tu, zuhul ni tak ada pengetahuan langsung. Dia akan makna, pasal dah kata berbeza kan. Kalau tengok takrif dia beri bawah tu, zuhul ni ketiadaan pengetahuan dengan sesuatu tapi telah terdahulu pengetahuan dengan dia. Faham tu, zuhul tu lah lupa. Boleh? Faham saya cakap apa? Ni baca kitab macam ni yang kita kan. Dan ghaflah itu ketiadaan pengetahuan dengan sesuatu semata-mata. Tapi kalau ikut terjemah, dia kata ghaflah, lupa. Terbalik kan? Macam mana pun di atas ada perbezaan mana, memang ada makna lah. Ada perbezaan lah. Dan kaedah ilmu pun, kaedah kita nak memaham sesuatu mesti dengan takrif. Kalau dengan kaedah bahasa Melayu kita pakai, itu yang saya ambil sekali makna literal tu, lali, lalai ni tak sedar,
tak perasan benda tu berlaku. Hak tu. Jadi dia tak ada pengetahuan benda tu berlaku. Hak tu lalai. Kalau ghaflah lupa. Ta'rif dia bagi terbalik. Sekali lalu tengok macam tu. Yang inilah yang zahir makna dalam kutubnya Musanif. Yang kata setengah mereka itu bahawasanya zuhul itu terlebih umum daripada ghaflah, kerana bahawasanya ghaflah itu maknanya hilang sesuatu daripada nafs yang mudrikah, serta manusia kekalnya dalam nafs yang hafizah, dan bahawasanya zuhul itu hilang sesuatu daripada nafs yang mudrikah semata-mata. Macam-macam definisi ni. Setengah mereka itu ulama, dia kata bahawasanya zuhul ni yang diterjemah lali ni terlebih umum daripada ghaflah, kerana bahawasanya ghaflah itu maknanya dia nak bagi takrif ghaflah dulu, hilang sesuatu daripada nafs, daripada satu diri yang mudrikah. Asal mana mudrik ni? Yang boleh dapat faham sesuatu. Sedangkan kitab dia tak guna nafs, dia guna akal. Hilang sesuatu daripada akal yang mudrikah, serta manusia. Jadi hilang daripada akal yang mudrikah serta manusia kekalnya dalam nafs yang hafizah. Yang ni pun dia guna nafs juga. Kalau ikut dengan kitab dia sebut, seingat saya yang simpan kepala, akal. Seakal kita ni ada istilah ulama, dia ada istilah mudrikah, ada istilahnya hafizah. Ada akal, mudrikah. Tak, kalau tak kata akal pun, satu lagi istilah otak. Otak ni ada dia panggil otak hafizah, ada otak mudrikah. Otak hafizah ni apa? Otak hafizah ni otak untuk hafiz, dengan mana simpan maklumat. Otak mudrikah ni ataupun akal mudrikah, ataupun guna bahasa nafs mudrikah ni, dia otak, akal, nafs untuk proses dan ambil faham. Itu panggil mudrikah. Biasanya istilah ni istilah otak ni. Kalau kita belajar sains pun ada jumpa buat otak ni. Kan mata, cahaya masuk, berbalik ke retina dengan bantuan saraf sampai ke otak cerebrum untuk memahamkan apa objek kita lihat. Itu kan? Tak biasa dengar? Tak biasa belajar, dengar apa ni? Telinga kan, 3 tulang kecil tu, koklia, saraf, pergi otak. Otak mana? Dengan otak kita kalau ikut ada 3 bahagian. Ingat? Ada cerebellum belakang, medulla oblongata. Medulla oblongata untuk apa? Ini untuk hafizah. Depan mudrikah. Melengung ada orang ni. Apa? Itu yang dia sebut istilah. Ulama kita pakar semua dia sebut. Ini apa? Satu dia boleh bagi takrif, dia boleh bagi definisi. Kita sebut itu pun, kita pun tak pernah peduli. Ngaji sekolah kebangsaan pun lantak sekolah otak apa pun. Pasal dia nak bagi takrif kan. Kat kita kalau bahas dengan otak macam tu lah. Jadi ada bahagian akal ataupun nafs ataupun otak yang mudrikah serta hafizah. Baik. Jadi zuhul ni apa? Dia hilang daripada mudrikah tapi masih kekal dalam hafizah. Maksudnya dia masih ada ingatan tapi
nak boleh kenal dan dapat dengan beradab tu, tu tak dapat. Mudrikah tu tak boleh, tapi masih kekal dalam hafizah. Boleh faham tak cakap apa? Contohnya kalau orang hafal Quran, hafal ni, tapi bila tanya tak boleh scan. Kalau baca boleh, tapi surah mana? Apa kepala dia? Sebelum ni macam mana? Selepas ni macam mana? Tu mengelepar dia. Nak cerita apa? Mudrikah tak boleh, tapi masih kekal dalam hafizah. Yang tu dia kata ghaflah. Kita nak terjemah apa? Itu yang dengan terjemah yang dah tersedia lah kan. Ni zuhul ni. Jadi zuhul lali. Jadi maksudnya lalai-lali ni dia tahu, dia faham kan, tapi saya guna bahasa STEAM tu apa? Nak faham lani tu tak boleh. Dia bukan tak ada pengetahuan langsung. Boleh? Faham? Tu lali tu. Memang lali ni, lalai macam mana? Masak nasi. Bukan nasi pakai api lah kan. Kalau pakai periuk automatik tu, dia tutup niri tu, tak jadilah masalah. Lalai lah lali. Masak nasi, terlupa tutup api. Kalau orang model lah ni kadang tak faham macam mana tutup api, lupa. Dia tak boleh gambar pasal dia tak tahu masak nasi pakai api macam mana. Tambah pakai kayu, pakai dapur kayu, lagi dia tak boleh tasawur macam mana orang masak nasi pakai dapur kayu kan. Saya nak buat misal je lah tu kan, yang kata lalai ni. Jadi lalai macam mana? Masak nasi, jerang ataupun jerang ayam atas dapur, mulai api, lepas tu biar sampai kawan tu menjerit, lupa langsung kat dia. Tu apa? Lali. Sampai air kering, lepas tu cerek bocor. Pipi tengok bukan saja cerek bocor, apa dia? Merah menjala tak ada apa. Muncullah tak meletup terbakar apa. Merah menjala tu. Bayar nak dia punya pungkok bocor. Pasal apa? Lalai. Jadi bukan dia tak tahu, tapi situ kan dia tak idrak. Tu zuhul. Dan bahawasanya zuhul pula. Mana tadi yang tu? Tu ghaflah, sorry. Tu ghaflah. Dan bahawasanya zuhul itu macam ni. Hilang sesuatu daripada nafs yang mudrikah semata-mata. Jadi kalau zuhul ni, dia hilang daripada mudrikah semata-mata. Jadi masuk kata semata-mata ni, dia hilang pada nafs yang mudrikah, sekali dengan hafizah hilang. Tu lupa. Jadi lupa ni apa? Simpanan dalam otak pun tak ada. Otak yang medula omblang kata, otak hafizah pun tak ada. Otak mudrikah pun tak ada. Saya ngaji kalau arwah patih dia syarah bab ni, tu dia kata kepala kita kena jaga. Tu yang pakai serban. Saya jatuh kepala ni, kalau terhentak kat sini, nak mikir lambat. Kata, saya silap mata boleh rabun, telinga pun boleh slow. Nak mudrikah tu tak boleh. Tapi ingatan ingat Tapi kalau jatuh terhentak belakang, ni. Simple dia cakap bodoh-bodoh itu betul dia cakap. Terhentak belakang, terhentak, ya. Saya silap nama tak teringat. Dia kenal ni kursi, meja. Dia faham, tapi dia ingatan dia. Nama apa? Nombor isi? Kan ada cerita nombor isi itu kan. Ada anak murid lah kita kan yang kena aksiden tu. Dia koma 5 hari.
Sedar-sedar tu doktor tanya nombor IC. 11 kali dia tanya. Nombor IC? Nombor IC? Nombor IC? Pasal dia terentak tu kena jatuh belakang, ada pendarahan dalam otak. Walipnya tak ingat. Saja nak sebut satu lah. Satu, jaga kepala ni. Satu, jangan senang-senang sekeh kepala orang tu. Itu juga jangan mudah-mudah sepak orang. Kenapa? Kepala ni dia sensitif. Sepak tu tambah menyepak menggali. Saya silap boleh rabun mata, boleh pekat telinga, boleh hilang dari bau, gigi boleh cabut. Saya silap tak boleh nak rasa. Ingatan pula masalah. Satu, bak kepala ni bahaya. Satu, atas larangan Rasulullah pun tak bagi tampar muka. Walaupun kita selalu sebut aku sepak lagi. Nak pukul, kalau anak pun jangan pukul muka. Pukul tangan, pukul kaki, pukul belakang. Tempat nak pukul tu, pukul tangan. Kaki, tangan. Punggung pun tak apa bagi. Pasal apa? Dua kesan punggung. Sama ada nanti alat dia mati. Kedua, dia jadi galak lagi. Dia macam urutan lah. Sebab punggung tu galak lagi. Selalu tak berapa minat betina. Ni minat betina pasal pukul punggung. Ada yang pukul punggung selalu kuat sampai urat dia ni lelaki tak jadi lelaki lah. Tak, kat punggung tak lagi. Satu pukul betih tangan belakang sampai pinggang punggung tak lagi. Kalau tengok pelaksanaan orang ni, orang selalu pukul punggung, muka. Tempat yang dilarang tu lah dia pukul. Sikit lah situ kan. Cikgu pukul apa? Punggung, muka. Apa sikit aku sepak lagi, tempeling, sepak, tempeling tu. Nak kena? Tempeling sepak lah. Sepak, tempeling, apa lagi bahasa? Tampar, lempang. Semua pukul-pukul semua punya jenis mukanya. Lempang, tempeling, sepak. Tempat tu pasal ni bahaya ni pukul ni. Bahaya ni pasal dia ada anggota-anggota yang sensitif tu. Kita duk cerita tu pasal dia duk sebut bahasa ghaflah, zuhul, ada mudrikah, ada hafizah. Jadi kalau dengan bahasa disebut sini ni, zuhul ni hilang sesuatu daripada nafs, mudrikah daripada akal otak. Yang mudrikah semata-mata maksudnya hilang terus itu zuhul. Jadi faham tu? Zuhul lah lupa. Ghaflah ni lalai. Jadi ada terbalik-terbalik macam tu lah takrif. Macam mana pun ada ulama kata terbalik. Ghaflah tu lah lupa, zuhul tu lah lalai. Boleh, sah, tak ada masalah. Macam mana pun ghaflah zuhul macam tu ke Allah Ta'ala mustahil kedua-duanya. Kalau kita duduk belah utara sikit kan sebut apa ni ghaflah lah kan, ghaflah lah. Apa tu ghaflah lagi? Macam mana pun apa makna? Apa saya dengar? Duduk Johor ni ada ghaflah. Apa makna kita kalau ghaflah ni apa? Merapu lah. Ghaflah dengan mana merapu tu tak ada lain. Kalau ghaflah dengan mana merapu tak ada lain. Jangan campur lah benda tu ghaflah. Ghaflah ni benda merepek-merepek lah kan. Dia termasuk dalam benda lara. Ghaflah ni benda lara. Ni semua benda ghaflah. Ghaflah tu makna lara. Atas takrif kitab ada ghaflah makna lalai, lali, tak sedar, tak perasan. Apa yang istilahnya terlepas pandang macam tu kot. Ada benda yang terlepas pandang. Terlepas pandang ni bukan tak tahu, tapi tak ambil perhatian yang sempurna. Tu terlepas pandang kan. Terlepas pandang. Misalnya apa? Buat rumah terlepas contoh saya buat saya lah senang. Duk belar nak terlepas pandang sampai
Orang lain tak selesa pasal bau busuk tai. Tu terlepas pandang tu. Tu yang simen tu memang nak buat simen, tapi projek on the spot je kan. InsyaAllah ada tu. Kemudian ni nak kata tak bau langsung tu tak tahu lah, tapi ada simen yang buat tu. Langkah-langkah untuk penjagaan berbau tu ada lah. Boleh kutip, boleh siram, boleh spray apa macam tu lah kan. Tapi kalau duduk atas tanah tu kena banjir dengan ayak pula, tu nak lerka macam tu kan. Sorry sikit. Jadi siapa jiran-jiran saya yang duk terima habuan bau tu, I'm very sorry about that lah kan. Dia tai arnab lain, tai kambing lain bau, tai lembu lain bau kan. Kalau agak-agak selesa bau tai arnab, tak apalah, saya biar gitu. Saya buat lawak bodoh sikit, sorry apa cerita ni. Jadi nak cerita apa ni? Nak cerita terlepas pandang tu. Terlepas pandang tu. Tu lali. Bakar-bakar sampah, terbakar habis kebun sawit lah. Kebun sawit siapa tak tahu lah. Siapa? Terlepas pandang. Lepas pandang. Masuk dalam hotel, lampu tak ada. Tengok. Lampu tak ada. Kau kan? Hotel, nak buat romantik sikit, macam mana? Tutup lampu, pasang lilin. Contohlah, hotel 5 bintang. Nak buat happy birthday to you lah, contoh kan. Lilin pula apa? 24 batang, 24 tahun. Contoh kan. Pasang-pasang lilin, tutup lampu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tring. Spray ayak. Apa? Alat pemadam api tu, sensor tu. Pasal apa duk bakar api asap daripada lilin tu, dia sensor. Kena spray dengan ayak. Bomba main. Tito. Pasal apa? Terlepas pandang. Terlepas pandang, lali tu. Terlepas pandang. Saya nak sebut cerita terlepas pandang. Allah SWT, subhanallah. Kalau dibuat manusia ada penyakit, ada apa, tak ada satu pun istilahnya zuhul ataupun ghaflah. Semua dengan iradah. Satu yang baik pun dengan iradah, yang buruk pun dengan iradah, yang sihat pun dengan iradah, yang cacat pun dengan iradah. Yang gemuk apa? Kita ada. Contoh kita bukan dengan iradah semua tak? Kita makan pun makan, tak tahu terlebih gula. Ada benda ghaflah kita. Allah Ta'ala dia buat tak ada istilah terlebih buat makhluk. Lepas tu tersilap pergi buat iblis. Lepas tu terlepas pandang kat Abu Jahal. Contohlah kan. Tersilap pergi buat dajjal. Tak ada pasal macam tu. Subhanallah. Macam mana pun kita buat misal tu untuk menunjukkan bahasa zuhul dan ghaflah saja. Baik. Jadi dengan takrif dia beri ini, zuhul tu yang itulah lupa, ghaflah tu itulah lalai. Kalau dengan takrif tadi terbalik, zuhul tu lupa, ghaflah tu lalai. Dan atas ini qaul yang kedua-dua ni, maksudnya kedua-duanya ni adalah makna berbeza. Maka bermula sahwun. Okey, satu lagi pula bahasa. Ada zuhul, ghaflah, lagi sahwun. Saha, yashu. Kan ada sujud sahwi kan. Ada pada apa? Saha. Makna apa pula? Dia kata bersatu makna bagi ghaflah, seperti barang yang diambil daripada kamus. Jadi saha, ya, kalau fi'il madhi dia saha, ni sahwun, sujud sahwi. Pasal apa kita sujud sahwi? Ghaflah ke zuhul? Ghaflah. Pasal ghaflah. Jadi ghaflah tu apa? Terjemah kita mudah lupa kan? Kita duk pakai sujud sahwi, sujud lupa, bukan sujud lalai. Tapi lalai pun boleh kan? Sama ada lupa langsung, tak boleh. Macam mana pun dalam kamus, makna yang ternyata dia ada sahwun, dia suatu makna, dia
perkataan seerti dengan ghaflah. Dan ada pun nisyan, satu lagi pula lupa. Jadi ada lupa, ghaflah, zuhul, ada sahwun, ada nisyan. Kita ni nama insan pasal nisyan lah. Nisyan fi'il madhi dia nasiya. Sahwun saha yashu. Kalau ghaflah, ghafala. Saja kita tengok ke ilmu saraf tu sikit. Tu ghaflah, satu lagi zuhul. Zuhul daripada zahala. Zahala, ghafala. Kalau saha, sahawa. Tu asal fi'il sahawa lah. Nisyan daripada nasiya. Wazan fa'ilah. Baik, nisyan ni apa pula? Maka iaitu ia terlebih khusus daripada zuhul. Kerana bahawasanya nisyan itu maknanya hilang sesuatu daripada nafs yang hafizah. Nisyan ni lupa langsung. Macam terdelete file. Itu nisyan. Dan nafs yang mudrikah. Jadi hilang langsung daripada nafs akal otak yang hafizah dan nafs akal otak. Dia guna nafs tu saya nak tunjukkan, saya kata akal otak pasal ada kitab, ada setengah-setengah tu dia huraikan nafs tu dengan mana tu. Tu yang kalau disebut otak, memang ada otak yang nama otak hafizah, ada otak mudrikah. Sekali lagi saya sebut, kalau hafizah tu, yang tu medulla oblongata. Kalau mudrikah tu cerebrum. Cerebrum tu buka kamu buka kita, saya tak ingat ada tu. Cerebrum untuk apa? Tak ingat. Tapi memang anda belajar tu kan. Lebih kurang macam tu lah. Dia tak silap mengawal otak untuk mengawal setiap tindakan-tindakan refleksi. Tu cerebrum. Cerebrum. Depan ni cerebrum untuk mudrikah, ambil faham. Faham orang dengar apa orang cakap, objek yang lalu di hadapan. Dia ada sensitivity dan sensor untuk mengenal dan cam. Itu cerebrum. Yang ni mengawal tindakan-tindakan saraf, jantung, nadi, pernafasan. Yang tu cerebrum. Itu tak betul lah punya pasal tak sesat tak tu kalau salah tu. Pasal semua bodoh sikit lah buat sains tu lah sikit. Nisyan ini hilang suatu daripada nafs hafizah dan mudrikah sama sekali. Maka artinya sekalian dengan bangsa Jawi, lupa, hilang ingat, pengingatan dan pengetahuan. Jadi nisyan ni lupa, hilang ingatan, lost memory. Maka tatkala itu yang kita duk baca dalam nasyid tu, Allah apa dia? Allahumma zakkirna minhuma nusina. Walaupun masyhur kita dengar dulu popular nasina kan. Pasal nisyan ni dia bukan perbuatan kita. Lost memory sampai tak ada ingatan langsung. Yang ni memang bukan perbuatan kita. Bukan perbuatan sampai nama tak ingat. Dia bukan kita. Yang tu orang hantuk kepala kat batu kan, aksiden kan, baru jadi nisyan macam tu. Jadi lupa Quran tu, lupa mana? Lupa nisyan tu kan? Kalau sebut nisyanul Quran tu lah yang kata dosa besar tu. Kalau sengaja pergi buat lupa sampai nisyan macam tu, tu memang dosa besar. Ada pun lupa yang lupa hafiz mudrikah, hafizah, yang tu tak sampai tahap nisyan tu. Macam mana pun sebelum nak jadi nisyan, jagalah jangan ada lupa. Satu pesan tutup guru kita, kalau kita hafal Quran, duk baca Quran ni, jangan tinggal Quran. Macam mana jangan tinggal majlis ilmu? Jangan tinggal mengaji. Kalau saya mengaji dulu, Tok Guru Patih selalu sebut, kita tinggal ilmu ni sehari, dia tinggal kita 40 hari. Bayang orang tak pernah mengaji setahun, macam mana opak je lah. Kita terus mengaji pagi, petang, siang, malam tu pun. Zaman saya mengaji kalau arwah Tok Guru tu, dengan dia ya kitab satu hari 14.
14 kitab. Lepas subuh 4 kitab saja. Lepas subuh 4. Saya tak lagi lah. Saya bawa baca 1. Lepas subuh 4 kitab. Kira lah. Lepas zuhur 3. Lepas zuhur 3. Lepas asar 3. 3 kitab lepas asar. Lepas maghrib 3. Lepas isyak 2. 4. 3. 3. 7. 10. 13. Lepas isyak 1. Dulu 2. Ada tangan 1 kena 2. 4, 3, 3, 3, 13, 2, 15. 14, 15 kitab sehari. Tu dengan dia Pulau Telah. Tu yang saya dulu sampai sehari 30 buah kitab. Jadi sehari 30 buah kitab. Jadi sekolah kebangsaan tak ada macam tu tak? Ada 10 masa, 10 subjek. 10 masa sehari ada. 10 masa, 10 subjek sehari ada. SPM pun ambil lebih-lebih. Dulu boleh sampai ambil 20 lebih kan. Lah ni berapa paling banyak? 11 kan. 11 kan. Dia takut sangat budak-budak Melayu nampak cerdik kan. Pasal yang ambil periksa subjek sampai 20 lebih ni semua sekolah agama. Budak tu cemerlang. Semua straight A. Ambil perdagangan boleh, ekon boleh, SRT boleh. Sains, kimia, fizik, skor, matematik taman, semua straight A. Budak tu semua sekolah agama. Dia berbulu tengok bapak sekolah agama ni awak cerdik ingat. Qadhaf terus sebelah ha. Ambil subjek-subjek terah ha. Dia tak bagi. Dulu memang setiap tahun ada aja pelajar-pelajar cemerlang yang akan timbul kan. Semua daripada sekolah agama. Semua straight A. Berapa subjek? 23 subjek. Tu dia. 23. Orang macam tu kalau ngaji agama memang steady ya. Memang steady ya. Orang macam tu lah kena mengaji agama. Jangan happy out tu. Mak ganja orang ngaji sekolah agama. Tak boleh apa. Ada. Sekolah agama ada. Persatuan ada. Cuma taklah macam sekolah sukan tu kan. Tak mau kan. Macam sekolah kebangsaan pun nama yang pengangkap pakai baju pengangkap, tak ada aktiviti mengangkap pun. Baju lah. Pakai je. Nak bagi laku baju Cina tu kan. Ya. Kena beli ni. Beli lambang macam ni pun lagu apa? RM5, RM2. Tulis Perak, RM2. Kan? Nombor apa. Ni segi dapat apa? Tali apa? Ha? Rambu. Tali rambu kan? Nampak tali rambu, kena beli lambang ni, lambang ni. Semua bayar lah. Kita lah bayar. Nak nampak bergaya sikit, tempek banyak sikit. Pergi beli lambang tu sikit. Dapat yang ni, kita beli, tampek je. Suruh nak ikat menyidai, tak tahu. Pengakap bukan main. Nak ikat menyidai, tak tahu. Saja bunyi gitu lah kan. Habib yang kaya Cina. Apa cerita kaya Cina apa semua ni? Baik. Jadi kalau bahasa Jawa ini lupa hilang pengingatan sama sekali. Maka tak kala itu sekaliannya lawan bagi ilmu. Semua ni lawan bagi ilmu. Ilmu tahu. Jadi nisyan, ghaflah ni lawan bagi ilmu. Maka bermula jalan ada ia menjadi lawan sekaliannya bagi iradah ni macam mana, sudut mana. Bahawasanya tiap-tiap kalau ikut dia lawan bagi ilmu kan, lupa tak ada ilmu kan, lalai tak ada ilmu, kenapa jadi lawan iradah? Tak macam tak kena takrif ya, ni lain topik ni. Dia kata sekaliannya lawan bagi iradah, bahawasanya macam ni, tiap-tiap barang yang menafikan bagi ilmu dia menafikan bagi iradah. Macam ni memang prinsipnya tu. Satu, dia termasuk dalam senarai tak ada iradah juga. Pasal orang tak ada ilmu,
dia tak akan ada iradah. Orang tak ada ilmu, dia tak ada iradah. Orang tak ada ilmu, dia tak akan ada kehendak. Kalau motor yang rosak, ada kehendak nak repair, kan hantar kedai. Hantar kedai. Apa pasal? Kan? Orang ada ilmu, tak ada ilmu, dia tak ada iradah nak repair. Kalau orang dia ada ilmu, motor rosak, dia buat apa? Dia repair ni, pasal dia ada ilmu. Orang tak ada ilmu, tak ada iradah. Orang tak erti baca Quran, agak nak baca Quran. Kenapa? Dia tengok orang baca pun, dia tak boleh baca. Siapa? Kalau ada kehendak, dia akan pergi belajar. Dengar ada ilmu, nanti baru dia boleh baca. Nak sebut prinsip orang tak ada ilmu, tak ada iradah. Tak ada iradah. Pasal tu, semua yang lawan bagi ilmu tu, nisyan, ghaflah, zuhul, atau takrif dia bagi ni, sahwun, yang ni lawan bagi ilmu. Secara tak langsungnya dia juga adalah menafi iradah di atas prinsip bahawasanya tiap-tiap barang yang menafikan bagi ilmu, dia menafikan iradah. Macam mana dengan wasitah? Menafikan oleh sekaliannya bagi ilmu. Pasal bila ada ilmu, dia nafi nisyan apa-apa. Jadi tak ada ilmu, tak ada iradah. Jadi tak ada nisyan. Kalau ada nisyan tak ada iradah. Ada ghaflah pun tak ada iradah. Ada ghaflah pun, ada zuhul pun tak ada iradah. Ada sahun pun tak ada iradah. Boleh faham perkaitan tu? Dia akan jadi berlaziman situ lah. Satu, apa yang lawan bagi ilmu, dia adalah lawan bagi iradah. Pasal dia adalah istilahnya tak ada iradah. Pasal dengan ternafi ilmu, maka takkan ada iradah. Jadi orang zuhul tak ada iradah. Orang imam naik rakaat kelima, memang dia nak naik, ada iradah dia ke naik kelima? Dia bukan nak naik lima. Takkan saja nak naik lima, batal lah sembahyang. Pasal apa dia naik lima? Pasal apa dia sujud tahiyat awal 2 kali? Pasal apa dia tak baca tahiyat awal? Dia pasal tak ada iradah lah tu. Dia tengok kunut tak turun, selamba je Allahu Akbar. Tak aja kunut. Pasal apa? Bukan ada iradah. Ghaflah, zuhul, nisyan, sahwun. Atas nama istilah fiqh, sujud sahwi. Apa istilah? Tak akan jangan tukar. Sujud ghaflah, sujud zuhul, sujud nisyan, sujud tak ada istilah tak tukar kan. Cuma atas bahas ilmu dengan kalimah-kalimah yang ada ni, asal dia sebut prinsip apabila ternafi ilmu, dia menafi iradah. Satu dia senarai dalam benda-benda tak ada iradah. Apa siapa? Apa yang termasuk dalam kata lawan bagi iradah, karahah lagi yang di atas kita bicara ni, zuhul, ghaflah. Tu asal matan. Dia ada tambahan apa? Nisyan, sahwun. Kita baca syarah macam inilah. Dan lagi kata dia, manakala adalah zuhul dan ghaflah itu tiada dihadapkan orang dengan keduanya akan iradah pada kebanyakan hal dan kelakuan dan perkisahan, sehingga orang berkata si anu telah buat perbuatan, atau padahal berkehendak baginya minta uzur dengan bahawasanya ia telah hasil baginya zuhul ataupun ghaflah, maka ditentukan keduanya dengan berlawanan bagi iradah. Itu bahasa dia tu. Allahumma salli. Dan lagi kata dia, manakala adalah zuhul dan ghaflah itu tiada dihadapkan orang dengan keduanya. Bab zuhul ghaflah ni tak dihadap akan iradah. Masuk hadap ni
tak dilawan dengan kot kan. Pada kebanyakan hal dan kelakuan dan perkebiasaan. Itu terjemah apa? Sehingga orang berkata si anu telah buat perbuatan. Kalau perbuatan dibuat, memang dibuat. Atau padahal berkehendak baginya. Berkehendak baginya minta uzur dengan bahawasanya ia telah hasil baginya zuhul ataupun ghaflah. Betul lah. Dia nak sebut contoh bahasa ni, kata dia. Kalau orang ni dia kata dia buat kerja. Katalah buat kerja tukang misalnya. Tengok ada yang ni melubang, yang ni comot, contohlah kan. Yang ni tak licin, yang ni air bertakung, yang ni terlupa plaster contoh. Yang ni adalah ni, pipe ni bocor, yang ni meleleh, yang ni ada leaking. Walaupun dia buat, kalau memang dia nak buat, saya dah buat, siap. Tapi kalau ada benda-benda yang menyebabkan yang tu bukan ada kehendak, ada terlepas pandang, ada yang dia lupa, dia lalai, dia sahur, dia nisyan, dia berkehendak baginya minta uzur. Jadi kalau si anu ni buat perbuatan itu, atau padahal berkehendak baginya minta uzur, kalau dia nak minta uzur dengan bahawasanya ia telah hasil baginya zuhul ataupun ghaflah, maka ditentukan keduanya dengan berlawanan bagi iradah. Dia kan tentu lah. Yang ni saya dah buat, tapi saya cuai sikit, saya tersilap potong jadi pendek. Dia sebut lah. Nak cerita apa ni? Kalau orang buat dengan sempurna, dengan iradah, dia kata saya dah buat, elok lah semua. Okay. Tapi kalau ada benda yang dia terlepas pandang, ada lalai, ada lupa macam mana, yang ni saya terpotong pendek, yang ni macam ni, yang ni tersilap ukur, yang ni macam ni. Dia kata apa? Apa dia? Ni contohlah atas istimal bahasa yang nak menunjukkan kalau orang memang dia hendak buat macam tu, memang macam tu dia buat. Kalau ada benda yang di luar daripada qasad dan iradah dia, dia akan minta uzur atas istilahnya zuhul, ghaflah, silap, nisyan, sahun. Saya duduk bakar tepi tu, terlepas pandang, terbakar dinding sekali, kena sikit atap, terkena sikit dinding, jadi hangus sikit. Jadi yang ni saya dah cat balik lah, tapi hangus lah. Tapi cucuk dengan cat tak nampak, tapi nampak kesan terbakar tu. Kalau kikih nampak arang dah. Contoh lah kan. Contoh nak kata lalai, terlepas pandang, zuhul, ghaflah. Bahasa atas kita bicara nisbah ke Allah Ta'ala, mustahil. Satu, apa yang berlaku kat kita ni, contoh bila Allah Ta'ala buat api, kan api ada asap. Bila api terbakar, benda terbakar, dia ada abu, ada arang. Arang pula, arang benda macam ni, abu macam ni. Semua tu adalah memang kehendak Allah Ta'ala lagi jadi. Dengan sebab terbakar tu panas, betul, dia akan mengambil oksigen di udara untuk proses pembakaran, membebaskan karbon dioksida. Ada sebahagiannya pembakaran tak lengkap, ada karbon monoksida. Memang Allah Ta'ala kendaki susun satu-satu. Tak ada istilah yang bila Allah Ta'ala buat api, tengok-tengok panas, buat api tengok-tengok jadi asap. Tak ada istilah tengok-tengok, tak ada. Semua setiap satu adalah dengan iradah Allah Ta'ala. Jauh dengan kita macam mana? Kalau potong kayu, potong meja bawah. Potong, tengok mata lagi lurus. Potong atas lurus, bawah sengit. Macam mana? Kita potong, itu hasil habuk. Habuk pula angin tiup. Masuk malak mata orang. Potong. Dia ada benda-benda yang kita bukan dengan iradahnya berlaku. Betul? Nak potong tu, potong kayu, potong besi sama kan. Api tu terbakar sana. Potong sini. Yang potong atas gunting baju apa? Gunting krek, gunting tikak bawah kali. Tikak apa gunting? Krek. Tali tip pun potong sekali. Awak kerasnya, putus lah.
Ada benda yang kita bukan terlepas pandang, terlalai. Allah macam mana? Subhanallah. Kalau yang ni jadi, yang ni buruk macam mana? Memang Allah Ta'ala nak bagi. Buruk tu pun atas alasan apa? Atas sebab dia macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Macam kita contoh basuh kain, sidai. Itu bau hapak, bau masam. Masam apa? Tak duduk bawah matahari. Hujan pula 4-5 hari, bau masam. Tambah pula sepuk. Kita tak perasan boleh jadi macam ni, macam ni. Macam tu jadi tak lalat. Allah dengan kehendak dia, iradah dia, mau buat macam ni bau masam, mau buat macam ni jadi tak lalat, mau buat macam ni jadi macam ni, mau buat macam ni jadi macam ni. Setiap satu tu in details Allah Ta'ala tentu. Macam tu. Ya. Jauh lah dengan kita. Satu, di atas Allah Ta'ala, dia suruh buat dengan tentu macam tu. Kita disuruh mengaji, belajar dengan tentu, tahu. Kerasnya ilmu-ilmu yang memang kita kena tahu lah. Mengenal Allah, mengenal Rasul. Mesti apa yang kena tahu, kena kenal dalam bab ketuhanan, bab kerasulan ni, wajib tahu. Jangan lalai, ghaflah, nisyan, sahun. Macam orang tak ada akal. Kan? Semayang mesti satu-satu, puasa satu-satu, baca Quran satu-satu, tajwid, nahwu, surah. Macam mana kemahnya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala besar sekali disuruh kita kemah. Dia kata fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu besar sekali. Tak pandai masak nasi tak apa, tapi jangan tak kenal Allah Ta'ala. Tak pandai masak nasi boleh beli. Tak kenal Allah Ta'ala, nak mengaji weh. Siap. Sekali lalu gitu. Au bitalili. Ini satu lagi istilah lawan bagi iradah. Kalau nisbah Melayu tak guna bahasa taklil ni. Tapi benda tu ada. Tapi istilah kita tak pakai. Artinya atau dengan taklil tu kayak alil. Maka bermula makna taklil itu apa dia? Okey. Taklil ni maksud dia macam ni. Iaitu terbit suatu yang lain daripada ketiadaan kehendak baginya pada itu suatu, serta tiada terhenti adanya daripadanya atas ada syarat dan nafi manik. Takrif dia pun padan lah, kita nak faham. Tapi dia punya detail dia macam tu lah untuk dipaham. Apakah dipanggil? Ta'lil, ilat no. Bahasa kita pakai ilat. Kalau ilat pun istilah yang kita jumpa dalam bab-bab fiqh. Kalau biasa-biasa bercakap tak sebut ilat-ilat ni. Allahumma salli alaihi wasallam. Apa dia? Terbit sesuatu yang lain. Jadi ta'lil ni adalah terbit hasil sesuatu yang lain daripada ketiadaan. Jadi buat sesuatu, daripada buat sesuatu tu hasil satu benda yang lain daripada ketiadaan kehendak baginya. Tak ada kehendak tapi hasil satu yang lain. Itu dia panggil, nak panggil taklil. Pada itu suatu, pada suatu benda kita buat tu, serta tiada terhenti adanya daripadanya atas ada syarat dan nafi manik. Dan tak terhenti untuk adanya benda tu, ada yang benda taklil tu, di atas ada syarat dan ternafi manik. Sekalipun benda yang menegah benda tu memang tak ada syarat untuk laku benda tu pun tak ada, tapi terjadi perkara tu, terbit perkara tu, tu dipanggil taklil. Jadi taklil ni kalau bahasa lain macam mana? Payah agak bahasa Melayu ni. Taklil lah. Tengok contoh dia bagi. Maka iaitu mustahil yang demikian itu atas Allah Ta'ala. Nisbah Allah Ta'ala mustahil. Contoh taklil macam mana? Ilat. Bumi pusing. Bila bumi pusing, semua dalam bumi turut pusing. Padahal kalau kita pusing bumi, kita nak pusing bumi, tapi kita bukan nak pusing apa yang dalam bumi.
Boleh? Faham? Saya nak gerak meja ni, saya gerakkan meja, saya tak gerakkan ni. Tapi apa yang atas ni semua bergerak. Bergeraknya mikrofon, pen, apa benda atas ni sekali dengan meja yang saya gerakkan, itu adalah berlaku dengan taklil. Kita banyak benda itu kan. Kita berjalan, kita bawa badan, baju pakai tak? Seluar pakai tak? Kopiah sorban pakai? Jalan sekali tak? Kita bukan ada kehendak nak bagi jalan baju, kain, apa? Kita bawa badan je. Tapi terbit, terbit bersama dengan kita berjalan tu, apa dia? Pakaian kita pun bergerak sekali. Selalunya dimisalkan dalam kitab, bergerak jari, gerak cincin. Saya tak pakai cincin, saya tunjuk jam lah. Saya gerak tangan, saya nak gerak tangan, saya bukan gerakkan jam. Tapi bila saya gerak tangan, ikut sekali. Jadi yang ni bukan ada iradah saya. Iradah saya tangan. Iradah kita badan. Tapi seluar, baju, apa yang ada kat kita, jalan sekali. Dompet, aset, apa, semua ikut sekali yang kita. Itu adalah berlaku dengan taklil nama dia. Kalau istilahnya berlaku dengan taklil. Allah mustahil kita. Jadi dia buat kita bila kita pakai baju, kan baju ni berjalan, memang dia yang bagi buat baju ni, bila kita berjalan, baju tu akan berjalan sekali dengan kita. Dan bila berjalan kan dia ada pergerakan macam ni, saya buat. Dia ada naik turun, tiup angin macam rupa macam lain, tempat lain macam ni, tunggin belakang macam ni, lain kan. Jadan pula nanti mana bergeser, berlaku geseran, bunyi suruh serai. Mana haus dulu, mana nipih, mana tebal, mana koyak. Setiap satu-satu yang berlaku tu semua dengan iradah Allah Ta'ala, bukan dengan taklil sama sekali. Contoh meja ni, kalau katalah kita buat meja ni untuk buat macam ni, meja kot payah faham saya nak sebut meja ni pasal saya sebut tayar tu. Kereta, kita pasang tayar, kita bawa kereta, tapi masa yang sama tayar kau nipih. Itu taklil. Kita bawa kereta isi minyak, tapi habis. Kita bukan nak pergi habis minyak tu. Tu taklil. Dia ada benda yang terbit tu. Bawa kereta, tekan rong, asap. Taklil. Dia bukan kita maksud. Boleh? Allah. Kalau kita nak buat ais cendol, buat mata pisau tu, seri. Memang kita asah untuk bagi jadi ais tu kan. Ais tu jadi ais untuk buat ais cendol. Contohlah cendol ke ABC ya. Memang asah untuk itu. Tapi bila kita beli selipar, kau nipih, kita bukan asah. Kita pakai. Tapi dia kau nipih. Berlaku benda-benda macam itu, dia bukan maksud kita nak buat. Tak pula terhenti di atas nafi, manik ataupun ada syarat, tapi hasil. Jadi kita pakai baju buruk. Kita bukan nak buruk, kita pakai, tapi jadi buruk. Itu benda-benda yang ada istilahnya taklil. Selalu contoh kitab, gerak jari, cincin gerak sekali. Gerak tangan, jam gerak sekali. Gerak badan. Contoh, bumi, saya sebut bumi ni, bumi bergerak. Bergerak ada apa keliling dia? Bergerak. Allah Ta'ala dia gerak dengan bumi, dan apa yang dalam tu bergerak dengan pergerakan yang memang terhasil dengan sebab bumi tu. Yang tu pun iradah Allah Ta'ala. Dengan Allah Ta'ala gerakkan ni, ataupun dengan kalau kita mengaji geografi, sains semua kan, matahari, bumi ke condong sikit kan, 23,5 darjah. Ni condongnya. Memang Allah Ta'ala kendaki jadi itu. Bila pusing macam ni, sampai tahap macam ni, angin monsun bertukar macam ni. Setiap satu tu adalah dengan kehendak Allah Ta'ala. Dengan sebab tu ada angin yang ni jadi salji, yang ni jadi kemarau, yang ni. Setiap satu dengan kehendak Allah Ta'ala. Masya Allah, la ilaha illallah.
Satu. Lagi kita punya pengetahuan dengan musabab ni lagi banyak. Setiap satu musabab tu memang dengan kehendak Allah Ta'ala. Matahari kena ni fotosintesis kan, dia boleh proses daripada karbon dioksida jadi oksigen. Macam mana? Setiap satu apa yang berlaku tu adalah dengan kehendak Allah Ta'ala. Daun tu hijau, kita tengok bodoh-bodoh, tengok mikroskop dalam lagi, boleh nampak sel-sel tumbuhan tu duk bergerak duk proses cahaya matahari tu, tukar convertkan dia daripada karbon dioksida masuk macam ni, boleh tukar oksigen. Hush. Satu-satu tu dengan kehendak Allah Ta'ala. Dengan masa yang sama, daun tu membesar. Dia punya tangkai tu makin panjang. Dalam masa yang sama, dia membesar sampai tahap nanti, dia tua habis, over limit. Dia akan jadi kuning, layu, jatuh. Satu-satu tu dengan kehendak Allah Ta'ala. Kita ada, contoh kan suasana tu apa? Kan kita bawa pasang lampu solar, kita pasang menyala tu. Dengan sebab tu lagi, yang menyala, plastik dia akan reput, yang ni akan ni. Kita bukan nak tu, kita nak lampu je. Kita nak cahaya. Yang lain kita bukan nak. Yang ni. Apa kesan sampingan dia berlaku macam ni. Contohlah. Ada benda yang kita tak nak tu, tapi dia terbit dan hasil berlaku walaupun tak ada ternafi syarat ataupun ada wujud manik, tetap benda yang tu berlakuan. Yang kata kita gerak tangan, jam gerak sekali. Bukan ada kena-mengena kita nak gerakkan jam tu, tapi gerak tangan, gerak jam. Itulah. Jadi ke Allah Ta'ala mustahil ada istilah tom'i macam tu. Kalau kita belajar sains macam mana? Kalau kita main carom senang faham ni. Kita jentik tu, yang bawah pergi, yang atas dia tak jatuh, dia turun. Ni, faham? Itu kalau jentik kuat-kuat, dia ada tahap dia. Tapi kalau kita jentik nak bagi jatuh, dia bukan terjentik. Bukan jatuh tak? Jentiknya mana? Faham saya buat apa? Tak biasa main carom. Macam mana dengan macam ni dia boleh ada istilah inertia tu. Yang ni jadi inertia, yang ni tak jadi inertia. Allah satu-satu tu kehendak dia. Apa nak sebut? Macam mana? Lagi kita belajar, lagi kita faham macam mana kita belajar dalam ilmu sains tu, lagi kita akan faham Allah Ta'ala hebatnya setiap satu berlaku dengan kehendak dia. Nak kalau kita sebut apa? Ni, katalah ni pelantar, kita letakkan satu benda untuk bergolek. Kita faham golek kita buat golek Tapi makin panjang dia punya jarak dan makin curam, apa akan jadi? Objek yang turun mengelongsor melalui dia ni akan hasil pecutan. Istilah dia akan hasil pecutan. Kalau kita buat satu troli misalnya, ada satu tali, nak mengukur kan jarak kelajuan tu saat per saat tu, katalah panjang tu, kita begini, cering, dia turun tu, makin dia turun dia makin laju dengan ada skala dia yang sangat tepat. Jadi lagi berat macam ni, lagi ringan kalau macam ni. Kalau ringan tak gerak langsung, dia turun meleleh. Dia ada kadaran-kadaran dia yang kita hanya boleh golek. Kita hanya boleh golek. Allah Ta'ala macam mana? Kehendak dia susun macam tu. La ilaha illallah. Masya Allah. Baik. Jadi nak fahamkan apa makna ta'rif, ta'lil tu saya cerita semua tu. Maka telah kafirlah orang yang berkata dengan demikian itu. Siapa yang kata disbah Allah buat ni ada ta'lil, kafirlah orang itu. Contoh pahaman sikit ke Wahabi.
Kata dia, Allah bila dia buat arash, dia duduk atas arash. Boleh jadi kafir cakap macam tu. Takkan Allah Ta'ala buat arash, dia duduk arash atas pada dia. Dah dia buat arash, dia duduk atas arash. Tu faham tak boleh. Faham tak boleh. Maka dibuat misal oleh segala mereka itu atas mazhabnya yang fasid dan i'tiqad yang batil, seperti pada gerak jari serta gerak cincin, maka bahawasanya gerak jari itu illat, yakni kerana bagi gerak cincin pada i'tiqad segala mereka itu, dengan makna bahawasanya gerak jari itu berbekas pada gerak cincin akan sebagai bekas. Maksudnya memang gerak jari, gerak cincin, gerak tangan, gerak jam, gerak pakaian yang kita pakai, pada yang dikeranakan akan dia, dengan apa yang dikeranakan, buat yang ni jadi gini, buat yang ni jadi gini, di atas jalan taklil yang sebut tadi lah, dia akan ikut kan. Maka berkata segala mereka itu bermula, jadi di atas pahaman taklil macam ni, dia kata Allah Ta'ala menjadikan gerak jari, dan gerak jari itu menjadikan gerak cincin. Dia kata Allah buat gerak jari je, cincin bergerak bukan Allah Ta'ala buat. Yang tu taklil. Dan dinamakan oleh segala mereka itu akan zat Tuhan kita Subhanahu Wa Ta'ala itu dengan illatul ilal. Ni pokok sesat lah. Alhamdulillah. Kalau ada pokok macam tu, saya tak pernah jumpa secara khas orang macam ni. Dia kata diri zat Allah Ta'ala, diri Allah Ta'ala tu adalah illatul ilal, artinya kerana segala barang yang tersebut itu. Maksudnya dia ialah kerana bagi sekalian illat. Jadi dipaham macam mana? Allah bukan buat langit, tapi bila Allah ada, langit dan bumi ada. Jadi bukan Allah buat langit. Jadi adanya langit bumi adalah dengan ada Allah. Allah ni illat bagi ada langit bumi. Boleh faham saya sebut apa? Jadi dia punya pahaman macam tu seolah-olah alam ni qadim. Macam mana qadim Allah Ta'ala? Ada Allah? Sama? Ada alam. Ada gerak tangan, ada gerak jam, ada gerak cincin, ada gerak jari, ada gerak cincin. Jadi ada Allah, ada alam, ada Allah, ada makhluk. Kafir. Kita macam mana? Gerak tangan, gerak cincin. Allah yang bagi gerak tangan kita, Allah yang gerakkan cincin yang dekat tangan kita. Dia yang dengan kehendak dia, dia buat peraturan macam tu. Sampai macam tu. Masya Allah. Itu tak ada satu pun pada makhluk ni yang bukan dengan kehendak Allah Ta'ala. Itu yang walaupun sebesar zarah, walaupun satu molekul, walaupun satu sebiji pasir, walaupun seekor nyamuk, seekor lalat, tak ada apa yang terlepas daripada apa yang di ilmu Allah, iradah Allah, ketentuan Allah, perbuatan Allah, gerakan pun daripada Allah Ta'ala. Yang tu taklil. Au bitab'i. Buat tabi'i pula. Jadi kalau kita perhati ni, sambil-sambil kita belajar tauhid tu, kita belajar apa? Belajar istilah. Dua. Jadi belajar sekali lalu belajar tafsir kan. Pasal nak ambil makna satu kalimah dan istilah. Bahasa yang sama. Belajar bisal, mengenali apa alam keliling kita, supaya setiap masa kita boleh tauhid dengan Allah Ta'ala. Khas atas bab iradah ni apa? Mustahil berlaku sesuatu dengan tanpa kehendaknya. Satu bahasa, ada benda yang kalau kita silap, cuba tukar kepada bahasa tauhid supaya hati sanubari akan boleh ke Allah Ta'ala. Contoh, ada benda-benda kita tak terancang, tengok jadi macam tu kan, kita selalu sebut apa? Kebetulan. Saya pergi Kuala, kebetulan pergi jumpa kawan lama, dah 20 tahun tak jumpa. Dia pun memang nak jumpa saya. Kebetulan jumpa kat Kuala Kangsar. Bukan kebetulan. Kebetulan tu bahasa tu tak cantik. Tukar dengan bahasa tauhid. Saya pergi Kuala, Allah Ta'ala takdirkan bertemu kawan lama. Bagi sedar ke Allah tu, Allah takdir kan. Ya, saya buat ni contoh kat sini kan.
Kita duk tolak belakang ni. Ditakdirkan, yang ni jadi reban ayam, yang ni. Molek cantik jadi macam ni. Adab yang ni besar itu, jamban pun sumbat. Kita nak lupa sekarang tu, nak buat tanah lain kat sini. Untuk orang perempuannya, nanti ada tanah yang tu kat belakang. Orang lelaki nanti nak pergi siap tanah bawah tu. Pasal yang tu dah bermasalah macam tu kan. Elok macam ni. Elok lah PKP, orang tak datang. Kalau orang pernah datang, satu tandas, kongsi 100 orang, pengsan. Contoh kan. Tukang pun seorang nak buat semua, nak buat tempat belajar perempuan. Elok kena macam ni, COVID macam ni. Tak boleh nak buat lagi, orang tak boleh datang lagi. Molek lah tu. Semua dengan ketentuan Allah Ta'ala. Ditakdirkan jadi begini. La ilaha illallah. Supaya kita faham, semua tu dengan perbuatan Allah, iradah Allah. Kat kita ni lalu cantik orang Ta'ala buat satu. La ilaha illallah. Jadi kita belajar macam tu, asal nak sebut tadi, bahasa tu lah. Cuba tukar bahasa yang memudahkan kita untuk hadir ke orang Ta'ala. Dulu tukang masak lain. Tukang masak tu tak ada. Sebelum dia tak ada, dia berhenti khidmat masak sini, mai satu orang pakcik daripada Kuala Kangsar. Kata dia nak duduk pondok, makcik pondok. Ditakdirkan dia mai, kawan tu pula ada orang masak. Ditakdirkan dia balik kan. Ustaz ada kawan dia datang apa? Lewat-lewat kata dia datang hari Jumaat. Lewat tu, tak ada hari ni, esok mai tu. Contoh. Ditakdirkan ada aja orang ni boleh masak. Ditakdirkan orang ni pula volunteer masak. Esok tak payah panggil makcik. Itu masak kita pakai masak. Giliak seorang. Nanti kita rasalah resipi Ipoh Mari. Ipoh Mari punya resipi. Mak dia cikgu SRT, tak kerti masak. Tu mak dia tak tahu dia tadi. Dia geleng kepala awal lagi, takut kena tu. Saja saya buat lawak-lawak itu lah kan. Ditakdir kan. Tengok orang Johor main masak. Tengok orang main Pahang main masak. Tengok orang Pekanbaru Hulu masak. Pekanbaru Hulu masak. Dia Kelantan lah masak. Memang dia masak lama lah. Cuma masak atas arahan lah kan. Tengok atas arahan tu dia pandai masak. Ditakdirkan oleh Allah Ta'ala. Bagi rasa iradah Allah Ta'ala tu. Bagi rasa ketentuan Allah Ta'ala tu. Jadi kita punya enjoyment hidup ni, la ilaha illallah, semua Allah Ta'ala tak molek. Contoh saya order lampu solar tu. Lampu solar order banyak hari tu. Patutnya datang awal lagi. Tapi tak main awal. Untuk cerita pak tukang nak buat macam ni, tiang macam ni. Elok hari dia pasang tiang. Tiang pun patutnya datang awal lagi. Macam ni. Ada pasir apa sepatutnya batu kena datang, main lambat. Elok lambat tu saya kata order sekali lah tiang nak pasang lampu solar. Saya kata mungkin hari ni mai. Sehari sebelum tiang sampai, pasir batu untuk buat belakang tu, pagi tu dia pasang tiang. Saya kata kalau ikut hari ni sampai lampu. Sampai lampu. Elok dia pasang tiang, pasang lampu. Cik Dolah untuk jumpa akhir. Tengok akhir. Elok sampai tiang, pasang lampu. Saya tak suruh dia pasang lagi. Elok dia minta, Ustaz dapat saya pasang. Saya duk mingkat, saya nak pasang. Pasal itu bukan kerja dia. Kerja dia duk macam ni. Dia kata, Ustaz dapat saya pasang. Saya pasang tiang, saya pasang lampu lah. Tak apa, senang kerja aku. Ditakdirkan Allah Ta'ala. Mudah semua. Alhamdulillah. Tu belajar tauhid semua. Kita kadang hatu lah. Buat-buat tu, lega aku. Orang lain tolong buat. Tak. Kita belajar semua ni untuk apa ni? Supaya boleh faham Allah, iradah Allah. Tak ada satu berlaku dengan kebetulan, tapi berlaku dengan berbetulan dengan kehendak Allah Ta'ala. Jadi tukarlah kebetulan. Tak? Ditakdir Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala takdir. Semua ada hikmah belaka. Lambat. Padan Allah Ta'ala bagi lambat. Main pasiak itu. Boleh order tiang sekali. Kalau tak, tiang tak bagi lagi. Pasal barang yang itu dah hantar, nak order tiang pula. Lori nak main hantar sekali lagi. Lambat. Barang tu delay sikit.
tak hantar barang lagi, order terus mai. Kan mai terus boleh pasang. Macam tu rupanya Allah Taala nak terus pasang, tak payah tunggu-tunggu. Masya-Allah, la ilaha illallah. Saya pasal ada guru yang ajar macam tu, dia kata tak usah pandang kebetulan, pandanglah Allah berbetulan dengan perbuatannya. Semua tu ada hikmah. Tetek jadi gini, tetek jadi gini. Kita nak buat macam ni tak jadi macam ni, tidak, jadi ikut ni. Alhamdulillah. Rumah saya nak buat tu, saya projek yang lain, projek plan A. Plan A tak jadi, pasal apa? Kayu kilang tak boleh jalan. Saya nak buat kayu atas tu, ada orang nak bagi kayu pun, ada orang nak support. Tok kilang tak jalan, nak buat kayu, bila aku nak repair, bila lepas nak PKP apa itu, bila nak buat, bila nak boleh duduk sini kan. Bila tak duduk sini, anak bini tak duduk sini, dia kacau sikit. Kacau-kacau, tukar plan B, macam ni pula, macam ni jadi masalah macam ni, masalah ni, tukar plan C, tukar plan D, jadi macam ni. Pasal perancangan tu kan, saya macam ni, tukar. Jadi pak tukang pun pergi cadang macam ni, pergi cadang macam ni. La ilaha illallah. Semua tu ada berlaku, semua dengan kehendak Allah. Dan tak ada apa yang berlaku ni semua daripada dia. La ilaha illallah. InsyaAllah sambung kita ada soal? Gimana? Ya. Atas kata ilmu nafi maksudnya macam mana? Ya. Soalan tanya, buat dengan taklil ni menafi iradah, adakah buat dengan taklil ni juga menafi ilmu? Ya. Ya. Menafi iradah, menafi ilmu. Pasal kita nak berjalan, kita bukan niat bawa baju kan. Kita niat bawa badan dah. Tapi baju banyak sekali. Kita dah tahu, terbawa pula dah. Kan macam tu kan. Terbawa pula yang set dalam poket. Patutnya tinggal di rumah. Tu. Yang dia kata, dia menafikan iradah, menafikan ilmu. Sampai kita tak sedar apa yang bawa. Padahal kita bawa badannya, apa kita pakai baju lah. Tapi apa dalam baju kita tak tahu, terbawa pula lah. Tu. Jadi atas soalan, ya betul, ternafi iradah, dia juga secara tak langsung, secara berlaziman menafi ilmu. Ya. Lain? Dia tak ada ilmu tapi dia nak buat sesuatu. Adakah termasuk iradah? Dia nak sebut yang tu, nak sebut macam mana? Adakah dia termasuk dalam iradah juga? Iradah dari segi lughawi kata dia nak buat, iradah tu ada. Tapi bila tak ada ilmu, dia kena belajar lah, nak kena buat dulu. Cuma pandang pada sudut kehendak, ada keinginan nak tu, atas istilah ia adalah iradah. Dia adalah iradah. Nak bahasa tu je kan, tanya tentang bahasa kan, adakah dipanggil iradah juga? Ya, iradah. Atas bahasa iradah. Kalau tak pun bahasa istilah yang dipakai kat kita, azam nama tu. Aku nak baca Quran. Dia ada niat nak baca Quran. Ada kehendak. Kita kadang-kadang kat kita bahasa kehendak juga. Bahasa kehendak. Kalau nisbah ke Allah Ta'ala, dia arada tu dengan ilmu dan taksis dia siap. Kat kita, dia tak erti baca Quran tapi nak baca Quran. Yang tu azam nak baca Quran, ada keinginan nak baca Quran. Bahasa kita ingin iradah juga lah kan. Tapi ta'rif iradah kat kita, ta'rif iradah Ta'ala lain. Tapi atas tanya bahasa kat kita tu, yang tu panggil iradah juga. Yang tu iradah makhluk lah. Kat iradah makhluk, kerana tak ada ilmu pun ada kena kita nak buat. Jadi dia tak syarat ada ilmu. Tapi ke Allah Ta'ala, bila dia arada, maksudnya sabit ilmu, maksudnya alimah.
Dia ada berlaziman antara bila arada mesti sebut ilmu. Pasal bila tak ada ilmu takkan ada iradah. Kat Allah Ta'ala nisbah kaedah akliyah je macam tu. Cuma kat kita punya istimal walaupun tak tahu, aku pun nak masak juga contoh, kan? Padahal tak erti masak. Macam tu, kita panggil kehendak dia tu, pada kita, pada bahasa kita. Jadi pada bahasa kita guna bahasa kehendak dengan apa kita bahas iradah sabit, mesti ada aradah, ada ilmu. Ini nisbah bicara ke dalam bab ketuhanan. Okey. Berlazim-laziman ya. Tak ambil takrif tu, tapi nak buh bahasa taklil jugaklah. Tak terjemah pun tak apa. Pasal nanti dia akan beri makna lain. Kita gerak tangan, gerak jam. Itu jam bergerak dengan tangan tu dipanggil taklil. Pasal dia terbit, dia terhasil bukan dengan kehendak kita. Kita punya kehendak lain, tapi ada sesuatu yang terhasil bukan dengan maksud. Tapi dia terhasil. Tak ada perlu syarat dan menafi manik sama sekali. Tapi dia terhasil. Nak sebut apa kesan, sapingan apa, kerana payah agak bahasa tu, dia jadi makna macam lain. Ambil bahasa Arab asal, taklil. Contoh kalau buat misal, kalau nisbah pengurusan kan, Allah buat Nabi Adam, tengok-tengok Azazil jadi iblis. Tak ada istilah tengok-tengok kan. Memang Allah Ta'ala kendaki macam tu kan. Cuma makhluk tak tahulah apa-apa nak jadi. Tak ada istilah ke Allah Ta'ala kebetulan elok-elok jadi Nabi Adam, Azazil pun jadi iblis pasal Nabi Adam. Tak ada istilahnya. Nisbah ke Allah Ta'ala tak ada istilahnya. Bahkan memang Allah Ta'ala kendaki dia macam ni. Satu persatu. Semua atas iradah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahaman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah.